Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسه وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسه وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. رواه البخاري وأحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah Syama'il Muhammadiyah karangan bagi Imam Al-Hafiz At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kita masih lagi di dalam bab yang kedua, bab yang ketiga. Bab yang ketiga pada menyatakan tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ininya akan masuk pada hadis yang ke-30. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala,
Haddatsana mencerita akan kami oleh Suwaid bin Nasr. Qala kata Suwaid, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak. Mencerita akan kami oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang waliullah yang sangat warak, sebagaimana telah kita cerita dah. Warak tak warak Abdullah bin Mubarak ni, dia pinjam jarum ketika mana mengerjakan haji di Mekah untuk jahit sepatu dia yang terkoyak. Tiba-tiba dia terlupa nak hantar balik. Nah, jarum tu dia terlupa nak hantar balik. Bila sudah pulang ke Baghdad, ke Iraq, buka-buka beg dia, tengok-tengok ada jarum yang dia pinjam. Terlupa nak hantar kepada tuan empunya jarum tersebut. Lalu dia suruh isteri dia persiapkan balik kelengkapan untuk bermusafir, untuk berangkat ke Mekah balik. Baru sampai ajak pergi mula Mekah. Bini dia tanya pasal apa nak pergi ke Mekah, kita baru je sampai. Katanya ada sebilah jarum, sebatang jarum yang aku terlupa nak hantar kepada kawan aku di Mekah. Dia kata kawan abang tu mesti halal dah tu. Satu jarumnya tak. Satu jarum pun bukan hak. Maka berangkat musafir untuk hantar balik jarum sebilah. Ada. Jumpa kawan dia kata, Allah, dia kata, mu balik semula sebab jarum ni. Kalau mu tak balik aku halal dah. Ini dia panggil warak. Jangankan benda yang haram, syubhat saja pun tidak digunanya. Nak jelas halal atau haram. Maka sebab tu Abdullah bin Mubarak, saat dia nak wafat, saat dia nak meninggal dunia, bila sampai roh dia di halqum dia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila sampai roh di halqum, maka kalian tu akan melihat tempat kalian di mana. Sama ada ahli sa'adah melihat taman-taman syurga, maka senyum suka dia. Kenapa? Kerana nampak tempatnya dalam syurga. Kalau ahli syaqawah, ahli celaka, maka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala saat ruh sampai di halqum, tempatnya di dalam api neraka. Maka merunyuk muka, keruh muka, takut. Kenapa? Sudah nampak tempatnya di dalam api neraka. Saat itu tak boleh nak mundur balik lah. Tu. Tak boleh nak minta dengan Allah Ta'ala, tolonglah ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah diperlewat saat yang hampir dengan kami ni ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah diperlewatkan saat yang hampir ni, mana saat mati dekat dah ni, fa asaddaqa, aku nak sedekah dah, wa akun minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Tak boleh dah. Habis tempoh dah. Maka sebab tu irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang 5 perkara sebelum 5 perkara. Antara yang paling besar sekali, hayatuka qabla mautik, hidup kamu sebelum daripada mati. Dah mati habis lah. Tempat kita nak berusaha, nak bercucuk tanam, nak berikhtiar, nak mengumpul segala pahala, segala kesenangan akhirat, ialah di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam untuk dituai di negeri akhirat. Maka kalau kita tidak irtanim khamsan qabla khamsin, tidak rebut peluang 5 perkara sebelum 5. Tu. Rina apa? Hayatuka qabla mautik, atau hak paling last sekali. Hidup engkau sebelum mati engkau.
Maka lepas mati baru nak beramal, tak ada dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hatta baliklah kami ke dunia, hai Tuhan, kami yakin dah, kami tengok dah. Tak jadi apa. Itu tak jadi apa dah. Pasal sudah pun dilihat. Maka sekarang inilah kita kena usaha. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak, apabila sampai roh di halkumnya, Tuhan melihat ke tempatnya di dalam syurga. Maka suka dia. Sehingga dia nasihat pula, sempat lagi nasihat kepada orang yang mari ziarah. Sakaratul maut dia, saat nazak dia tu, sempat lagi dia tazkirah. Dia kata apa kepada orang yang ada di keliling dia? Limithli hadza falyamalil 'amilun. Limithli hadza, seumpama ini ya Allah Ta'ala balas pada aku, falyamalil 'amilun, maka hendak beramallah oleh orang-orang yang beramal. Teruskan beramal, teruskan istiqamah mengerjakan ibadat, taat, khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lemah semangat, jangan putus asa, jangan rasa penat, jangan rasa jemu, karena sementara saja kita hidup di dunia. Kalau umur kita 60 tahun sekalipun, atau 70 atau 100 lah, tolak tidur, bangun, berak, kecing, berapa je hak sebenar-benar kita guna untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Baik, habis itu. Itu Abdullah bin Mubarak. Itu haddatsana, kata Suwaid bin Nasrin, menceritakan kami Abdullah bin Mubarak oleh Abdullah bin Mubarak. An Yunus bin Yazid, diriwayatkan daripada Yunus bin Yazid. Ani Zuhri, daripada Zuhri. Qala, kata Zuhri, haddatsana, menceritakan kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, menceritakan kami oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ani bin Abbasin, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas, pak saudaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas anak saudara, anak Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata dianya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu, adalah ia Rasulullah ni yusdilu na yursilu, memperlurus, memperjatuh, memperlepaskan sya'rahu, akan rambutnya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mana Rasulullah ni yusdilu ayursilu sya'rahu haula muqaddimatil wajhi, ke depan muka. Itu. Jadi di awal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka rambutnya tu dilepas ke depan. Gitu. Macam Korea lah. Ke depan gitu. Tu. Rasulullah lepas ke depan itu min ghairi ayyufarriqa sya'rahu, daripada ketiadaan membelahkan rambutnya, pakai lepas ke depan gitu tu, lepas ke depan. Wa kanal musyrikuna, dan adalah puak kafir musyrik, yafriquna ru'usahu, membelah mereka itu akan rambut mereka itu. Gitu. Jadi tahu di sininya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr, permulaan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, menyalahi akan musyrik. Jadi kalau orang kafir musyrik tu sikat rambut, belah
Rasulullah dulunya suka lepas sikat rambut lepas ke bawah. Menyalahi akal orang kafir musyrik. Tu. Walaupun perkara tersebut tu bukanlah orang panggil ibadat. Hanya sebagai adat. Uruf supaya kelihatan tidak sama dengan orang kafir musyrikin. Di rambut saja Rasulullah menyalahi. Itu. Pada rambut saja Rasulullah sudah menyalahi dengan kafir musyrik. Maka sebab tu alim ulama kita, tutup guru pondok kita tu sangat ekstrim sikitlah, syadid sikit. Tak bagi pakai seluar jin, tak bagi pakai t-shirt. Sebab ini pakaian-pakaian urufnya diketahui pakaian orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak jujur. Padahalnya di zaman sekarang ni pakaian tu tidak lagi boleh dibaca. Jujur tak jujur. Benar tu ni? Pakai jubah, pakai serban, curi pun banyak. Nipu pun banyak. Pakai jubah, pakai serban pun. Tapi kerana nak menyalahi, nak tak serupa, maka Rasulullah tu dulu pun begitu. Awalul amr, awal pekerjaan Rasulullah, sikat rambut saja tu menyalahi dah dengan orang kafir musyrik. Kalau orang kafir musyrik suka sikat rambut belah, Rasulullah suka menjatuh sikat rambut ke bawah. Gitu. Itu dah. Dah Rasulullah ambil di mana ni? Yusdilu sya'rahu hauli muqaddimatil wajhi min ghairi an yufarriqa sya'rahu ni. Rasulullah tahu ambil contoh di mana? Sikat rambut ke bawah, jatuh ke hadapan muka tanpa membelah rambut Rasulullah. Wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum, dan adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ni bila sebut ahlul kitab dua, Yahudi, Nasara. Itu dah. Rohik-rohik Yahudi, padri-padri Nasara. Itu dipanggil ahlul kitab. Mereka orang yang dikurnia Allah kitab. Ada Taurat, Injil, Zabur, itu doa-doa, nasihat-nasihat. Tidak ada hukum hakam pada Zabur. Tapi kitab juga yang mempunyai ahkam, hukum-hukum Taurat, Injil. Gitu dah. Jadi puak-puak dia ni dipanggil ahlul kitab. Di kalangan padri-padri Nasara, rohik-rohik Yahudi, itu dipanggil ahlul kitab. Mereka ni adaknya rambut ni sisir ke bawah. Lagu tu. Zaman dulu ni lagu ni uruf. Sekarang ni tak ada dah. Yahudi ke Melayu ke lebih kurang. Sebab pengenalan diri itu tidak lagi pada wajah. Sekarang ni pengenalan diri kita tentang identiti agama kita ialah pada kad pengenalan, pasport, IC. Tidak lagi pada wajah. Dulu tidak ada sistem IC ni. Pengenalan identiti keagamaan seseorang tu ternampak pada wajah. Jadi sebab tu kalau Yahudi, janggutnya dibiarkan panjang, misainya dicukur, licing. Tu Yahudi. Tapi sekarang pun Yahudi ada juga gitu. Rohik-rohik Yahudi kan? Ada? Janggutnya panjang, misainya cukup. Adapun padri Kristian, orang Kristian pula, misainya dibiar panjang, janggutnya cukup. Maka Rasulullah khaliful Yahud, menyalahi oleh muakal Yahudi Nasara. Mana? Merapikan janggut, bawah pada segenggam tu dirapi, dipotong, dan menipiskan misai. Ini supaya identiti keagamaan itu serlap. Nak kata Yahudi bukan Yahudi, janggutnya rapi, misainya ada.
Nak kata Kristian, janggut ada. Misai pula nipis je, bukan tebal gitu. Jadi orang tanya, nak agama apa ni? Agama Islam. Ni Muslim. Tu zaman dulunya, identiti keagamaan tu terserlah pada wajah, tampak pada muka. Sekarang ni dak orang tak cek agama tu di muka, di pakaian lagi dah. Nah, identiti keagamaan tu di IC. Maka kita sipai janggut niat nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Nah, tapi biar janggut Rasulullah. Mana? Janggut saja kita sipai, mulut penuh dengan ghibah, namimah. Itu bukan janggut Rasulullah. Itu janggut Abu Lahab, Abu Jahal. Dah. Nah, janggut kita simpan, misai kita rapi, serban kita pakai, jubah kita pakai, tapi berakhlak dengan akhlakul karimah. Itu baru orang panggil benar-benar ikut Rasulullah. Tak padan dengan janggut, dengan jubah, dengan serban saja. Mulut pecelaka dia ni. Mulut busuk mangan. Dia tak panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah? Tu. Karena Abu Lahab pun gini ya, pakai jubah ke serban. Abu Lahab tak pernah pakai seluar. Nah? Tapi bezanya Rasulullah berjubah, berserban, berjanggut, bergamis, tapi wajah Rasulullah bercahaya dengan cahaya iman, akhlakul karimah. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Ruhama bainahum. Kayak gitu. Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah ke? Pakai serban ke? Tapi penuh dengan kufur, syirik, hasad, dengan akhlakul mazmumah, dengan sifat-sifat yang mazmumah, penuh dalam hati-hati puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal. Maka tak jadi hijau ke jubah ke serban janggut gitu. Maka biar kita nak terus janggut, nak rapi misai, nak pakai serban, nak pakai jubah, niatnya untuk apa tu? Ikut Nabi, ikut betul. Yang ikut janggut agaknya. Gitu. Tu habis. Tapi bukan di situ. Itu bukan orang panggil sunnah yang dituntut. Dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah juga, tapi jibiliyah. Sama Rasulullah awalul amr, Rasulullah pada permulaan pekerjaannya, Rasulullah tu suka menyalahi puak kafir musyrikin. Lepas tu wakana yuhibbu, dan adalah mencintai Rasulullah ni muwafaqata ahlil kitabi, ialah muwafakat dengan ahli kitab. Jadi awalul amr Rasulullah tu suka menyerupai dengan ahlul kitab. Suka menyerupai dengan puak ahlul kitab, Yahudi Nasara. Jadi Yahudi Nasara ni, sikat rambut jatuh ke depan tanpa membelah. Maka Rasulullah awal pekerjaan pada menyikat rambut suka meniru ahlul kitab. Mana? Sikat rambut ke bawah. Sebab nak menyalahi dengan puak kafir musyrikin yang membelah rambut dia. Tu. Tapi Rasulullah suka tu pun, wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in lah. Pada barang yang tidak diperintahkan padanya barang dengan sesuatu apapun daripada syara'. Lam yarid fihi nassun minasyara'i, maknanya yang tidak ada datang warid padanya oleh nas daripada syarak. Selagi mana Tuhan tak larang, tak tegak, maka Rasulullah di awal pekerjaan dalam bab menyisir rambut saja suka meniru puak ahlul kitab. Tu. Tapi kalau ada nas, itu tak boleh lah. Bila sudah ada nas, Rasulullah tidak akan lagi tiru. Contoh seperti kiblat. Dulunya kiblat kita menghadap ke Masjidil Aqsa.
Dia menghadap ke Masjidil Aqsa tu, orang Yahudi buat menganjing. Katanya Muhammad agama baru. Tapi ngadap ke tempat kita lagi Masjid Aqsa ni, Palestin. Maka Rasulullah tu tiap-tiap kali semaya tu berbolak-balik duduk lenggok ke langit. Mana? Nak nanti-nanti Jibril waktu turun wahyu. Apa? Tak sedap nak hadap ke Masjidil Aqsa. Hinggalah turun ayat apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ila akhir. Mana Tuhan suruh berpaling kepada syatral masjidil haram. Itu. Rasulullah tu berpaling dalam keadaan semaya. Dalam keadaan duduk semaya itu Rasulullah berpaling menghadap ke Masjidil Haram. Tempat Rasulullah suka. Tapi tak ada nas sebab Rasulullah hadap kepada Masjidil Aqsa lagi tu. Tapi tetaplah Masjidil Aqsa tu ialah masjid haram kita orang Islam. Maka sebab tu apabila puak Zionis ni buat perkara-perkara yang khurafat, maksiat di dalam Masjidil Aqsa, bahkan tidak hanya khurafat, maksiat, berjoget, menyanyi saja, dia gilaung pula, dia tiup trompet, tanda kata dia telah menguasai Masjidil Aqsa. Tu sudah melampau, sehabis-habis melampau. Maka sebab tu orang yang punya iman, mana orang yang punya iman? Orang yang cinta kepada tanah airnya. Hubbul watani minal iman. Hubbul watan juz'un minal iman. Cintakan negara tanah air tu juzuk daripada keimanan. Maka dia pun serang puak-puak Zionis. Macam puak Hamas tu lah. Kenapa? Karena sudah melampau puak Zionis. Kita tak boleh nak kata pengganah. Itu? Pengganah? Pengganah Hamas? Mana boleh. Itu orang yang berjuang untuk tanah air mereka, untuk Masjidil Aqsa kita dan tanah air mereka. Itu. Masjidil Aqsa tu kita orang Islam ni. Tanah air mereka pun Masjidil Aqsa tu hak kita juga. Patutnya kita kena syukur ada orang-orang yang berani mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Jangan ke Masjidil Aqsa ni, kalau Masjid Al-Qurtubi ni. Masjid Al-Qurtubi ni orang buat menyanyi, mabuk-mabuk dalam masjid ni, minum arak, buat joget-joget dandu. Apa rasa kita suka? Rasa boleh tak apa, demokrasi, silalah, boleh. Marah tak? Marah. Tentu dah kita marah. Kenapa? Mencemar kemuliaan Masjid Al-Qurtubi yang kita guna untuk ibadah, berjemaah, baca Quran, zikir, mengaji, mengajar. Ni baru Masjid Al-Qurtubi, bukan Masjid Haram. Kalau orang mencemar kesucian Masjid Al-Qurtubi, kita marah dah. Apalagi kalau Masjidil Aqsa. La tasyuddur rihal. Kalau mu nak sungguh pergi ziarah masjid, jangan mu pergi sungguh sangat, melainkan 3 masjid. Mana? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu kemuliaan 3 tanah haram ni kita tak boleh nak lawan dengan mana-mana masjid di muka bumi ni, tak boleh. Apalagi Masjidil Aqsa. Maka sebab tu pengganah ni ialah Zionis, ya Sohyuniyah, Israel yang menjajah negara umat Islam Palestin tu. Tu baru pengganah. Ada pun orang yang jual untuk negara dia di Palestin tu, tak boleh kita kata pengganas. Itulah pejuang tanah air yang sebenar. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang mengkhianati negaranya, maka dia mengkhianati agamanya. Wa man khana watanahu halalu dammuhu. Siapa yang mengkhianati tanah airnya, negaranya, halal darahnya. Sebab li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Kerana cintakan negara itu sebahagian daripada iman.
Perintah Tuhan. Kalau kita tidak punya tanah air, boleh kita bangun masjid ni, boleh buat sekolah, madrasah, pondok, boleh kita tenang-tenang semaya jemaah gini. Kalau tak ada tanah air, tak ada negara. Maka sebab tu tanah air ni penting. Ummus Saqilah, ibu pertiwi yang berat pikulannya di atas belakang kita. Maka sebab tu tak boleh kita kata orang yang berjuang untuk negara dia di Palestin tu pengganas. Tak boleh. Orang yang menjajah tu pengganas. Kalau negara aman, damai, tenteram, sedang membangun, sedang bangkit, maju, kita ceramah, mari jihad, ayo perang. Tu betul, bapak pengganas. Sampai hancur Syria, hancur Libya, hancur Yaman, hancur negara-negara orang Islam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ceramah, ayo jihad, ayo perang, lawan pemerintah yang zalim. Mati pemerintah dia sendiri. Muammar Gaddafi mati, Saddam Hussein mati. Sekarang ni, aina Saddam Hussein asadul Arab? Di mana Saddam Hussein, singa orang Arab? Tanya apa mu sendiri tu terprovokasi. Sanggup bagi orang Amerika mari duk perang dalam negara mu sendiri, sanggup bunuh pemimpin mu sendiri. Itu baru betul bapak pengganas. Tapi kalau negara dijajah, diperang, lalu kita orang ahlul watan ni bangkit untuk berperang, itu tidak boleh. Kita pengganas. Itu jihad fi sabilillah, ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara daripada musuh-musuh Allah. Itu jaga-jaga dah. Ni macam Malaysia ni, aman, sedang membina tamadun, sedang membina kemajuan. Tiba-tiba saya ceramah, mari kita perang, mari kita jihad. Boleh. Nak kata saya pengganas boleh. Apa punya ustaz ni, ekstrim. Boleh. Tapi kalau negara kita orang Amerika mari jajah, mari serang, mari tembak bini kita, perempuan-perempuan, ibu-ibu kita, mari bom hospital, mari bom sekolah, mati ribu-ribu di bawah bangunan-bangunan yang dibom tu. Di framing hospital ni tempat perkumpulan pengganas, bukti tak ada, bom mati. Lalu masuk pergi tunjuk, ni senarai nama pengganas ni mana? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Rupa-rupanya nama kalender jadual. Jahat tak jahat puak Yahudi Zionin. Pengganas Zionin. Kalau saya ceramah masa tu, mari ibu-ibu, ayah-ayah, kita lawan penjajah ni, kita lawan Amerika ni. Tak ada parang kelewang, tak ada pisau, kau tak ada batu, ambil lah puyuk-puyuk belanga pun kita lepar penjajah ni. Boleh atau pengganas? Pengganas Ustaz baik. Kita tak boleh ceramah macam tu. Biarlah penjajah mari bom pun kita kena duduk macam nyanyi nasyid gitu. Tu basak dia panggil. Tu basah. Jaga-jaga dah. Ingat. Jadi orang berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya, untuk kemuliaan Masjidil Aqsa terutamanya, maka itu adalah jihad fi sabilillah, bukan pengganas. Yang pengganas itu ialah puak-puak Zionis, puak-puak Suhyuniyah yang memang sengaja nak merampas tanah air umat Islam, nak menjajah dan nak membina negara Zionis di dalam negara Palestin. Itu. Tapi kita umat Islam memang gitulah. Sejak daripada zaman Khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid As-Sani kita tu mudah kena tipu dah. Zaman Sultan Abdul Hamid As-Sani tu kita tu kena tipu dah. Utsmaniyah berhutang dengan bank Eropah untuk projek-projek kebajikan ni berapa bilion. Hampir-hampir muflis. Waris kereta api macam-macam, terjerat dengan hutang. Lalu mari Tornado Hazel, pendiri gerakan Zionis ni, mari tawar-menawar dengan Sultan Abdul Hamid As-Tsani. Dia kata, tuanku, hutang Utsmaniyah ni kalau nak dilangsai,
Tuanku tak kena bayar wala satu sen pun. Bahkan kami pula yang bagi duit kepada Uthmaniyah. Nah, satu je syarat dia. Jual sedikit saja tanah di Palestin untuk kami beli jadi tanah kami orang Yahudi. Tu tawaran dia. Tu. Sultan Abdullah Hamid Ats-Tsani ni kalau fikir untuk kesenangan kerajaan Uthmaniyah, tidak fikir untuk umat Islam, dia jual. Dah, sign dokumen, hutang settle, duit pula dapat. Tanah sikit je pun, bukan banyak sangat, minta berapa ekar je pun untuk kampung orang Yahudi. Tapi Sultan Abdullah Hamid Ats-Tsani masih punya iman yang sangat kuat, dihalaunya Ternada Hazel daripada istana dia. Mula daripada situ bagai-bagai framing, bagai-bagai ciptaan fitnah memburukkan Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, dan kita umat Islam pun semua terpengaruh, terperangkap. Nah, menghina sultan sendiri, menghina Amirul Mukminin sendiri. Nah, zalim. Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ini digambarkan dengan kartun, karikatur tangan penuh darah membunuh orang. Berfoya-foya di istana. Tengok. Hingga akhirnya dicetuskan lagi. Nah, wataniyatul arabiyah lil arabi. Negara orang Arab untuk orang Arab. Turki tak biasa, tak layak untuk memerintah orang Arab. Nasionalisme Arab. Akhirnya utuh sepenuhnya Uthmaniyah, barulah kita pun tepuk dahi, baru sedar. Mati dah bapa, jadi anak yatim piatu. Nah, kita main gitu. Sejak dulu lagi mudah kena tipu. Kena tipu. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Pasti suatu masa akan mengerumuni oleh sekalian umat ke atas kalian, seperti mana bersungguh-sungguhnya orang yang mengerumuni makanan pada hidangan makanan. Ya, betul. Min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah, karena kami sikit ketika itu ya Rasulullah. Rasulullah kata bala antum katsirun. Tapi ghusaun ka ghusai fil bahr, tapi seperti buih di laut. Sebab naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum, Allah telah cabut daripada dada-dada musuh kita akan haibahnya kita. Tak ada haibah. Nah, mana ada haibah? Nah, kita boikot apa-apa boikot. Ada menata Yahudi tu ni, luruk dahi dia, orang sakit kepala. Tak ada. Bahkan kita pula perangai macam Zionis, nak boikot tapi melampau-lampau, menghina mufti, mengaibkan orang yang tidak boikot. La haula wala quwwata illa billah. Kita sendiri hina mufti. Nah, tak kena menata Yahudi dah hina mufti kita. Kita sendiri hina mufti. Mufti nak buat jatuh hukum tu bukan senang. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum di atas sesuatu tu mesti gambaran masalah tu dengan tuntas. Nah, dipanggil untuk disoal jawab. Nah, salur ke mana duit ni, bayar ke mana, berapa persen, berapa peratus guna ke mana duit ni. Nak boleh ke orang panggil jatuh hukum. Nah, akhafud dararain, ambil yang lebih ringan mudarat dan sebagainya. Bukan senang mufti nak jatuh hukum. Kita senang. Ni mufti makan duit haram ni. Mufti makan gaji daripada menatang Yahudi ni. Astagfirullahalazim. Jangan kita jangan. Nah, tak berubah-ubah kita sikap. Nah, kita nak boikot, kita boikot. Istafti qalbak. Kita tanya fatwa daripada hati kita. Saya tak sedap lah ustaz. Saya kena boikot. Tak apa. Boikot, comel. Mufti ada tugas dia. Dia menjaga maslahat. Nah, kita tak payah hina-hina mufti. Jangan kita pula jadi Zionis. Tu perangai kita pula Yahudi. Habis. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian membelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rambut di atas kepalanya. Yakni bila? Apabila telah ramai dah orang yang masuk Islam di kalangan orang Arab. Jadi Rasulullah tu kembali kepada cara bersikat rambut orang Arab. Mana? Iaitu ke belakang dan membelah rambutnya. Itu.
Jadi ataf dengan summa itu menunjuk kata kemudian, berlambatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya sikat rambut, membelah rambutnya. Habis kita berhenti situ dulu. Kemudian haddatsana Muhammad bin Bashar wallahu a'lam wa ilmuhu asam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahud az-zalimin al-zalimin al-mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin fi Palestin khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.